Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni, kitab bahasa Arab, kaedah asas bahasa Arab lah. Jadi kita nak bincang ini bab kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam-kalam ni ialah lafaz yang tersusun. Al-lafzul murakkabu dah. Lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap lah. Al-mufid, berfaedah lengkap lah. Al-mufid bil wad'i. Maksudnya kalam menurut istilah ahli nahwu ialah harus memenuhi 4 syarat. Ada 4 syarat nak baru jadi kalam ni. Jadi perkataan jadi kalam lah. Lafaz iaitu al-sawtu mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Ucapan yang mengandungi sebahagian huruf hijaiyah. Contohnya kitabun, kitab lah. Majlisun, majlis atau tempat pertemuan. Qalamun, pen. Masjidun, masjid. Dan sebagainya. Jadi baru kata lafaz lah dah. Tu lafaz. Jadi kena ada lafaz. Ni panggil lafaz ni. Jadi suara ayam, beduk, kaleng, peti, mesin dan sebagainya tidak termasuk lafaz. Jadi lafaz ni biar kok gitu kau tak panggil lafaz. Lafaz ni ada makna dia lah. Ada huruf hijaiyah isu semua ni dia ada makna dah. Tu dia panggil lafaz. Dalam kalam tu kena ada lafaz. Yang kedua kena ada apa? Murakkab tersusun ni. Murakkab tersusun. Al-lafzul murakkab ni. Lafaz murakkab tersusun iaitu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Ucapan yang tersusun atas 2 kalimah atau lebih. 2 kalimah paling kurang atau lebih lah yang cukup faham lah. Itu kata ayat penuh. Contohnya Zaidun qa'imun. Zaid adalah berdiri dah. Allahu akbar, Allah Maha besar. Subhanallah, Maha suci Allah. Jadi cukup ayat dia cukup lengkap dah. Ni panggil murakkab, ada susunan yang lengkap dah. Jadi kalau satu kalimah saja bukan termasuk murakkab. Yang dimaksudkan dengan kalimah di sini ialah sepatah kata saja dah. Zaidun saja, bukan ayat Zaidun saja dah. Qaimun saja, tak jadi ayat lengkap. Tak jadi murakkab, tak tersusun lah. Paling kurang susunan ni mesti ada 2 dah. Yang ketiga mufid yang bermakna, yang ada makna lah. Ma afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallim was-sami' 'alaiha. Ungkapan yang berfaedah, ma afada faidatan, ungkapan yang berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas. Yahsunus sukutu minal mutakallim. Jadi ada dia puas hati, dia dah. Okey. Daripada orang kecek tu dia faham dia lah nak. Faham puas hati dah. Contohnya Zaidun qa'imun. Nah. Contohnya Zaidun qa'imun, Zaid berdiri dah. Atau qa'imun berdiri saja sebagai jawapan dari pertanyaan kaifa halu Zaidin qa'imun. Kalau dia jawab tu boleh kadang cukup dah bila dia menjawab soalan dah. Macam kita adakah kamu kenyang? Ya dah. Jadi pada dah. Nah, tapi kalau tak ada soalan tak jadi, tak cukup lah. Ya saja, tak ada soalan tak jadi ayat penuh, tak jadi bermakna dah. Bagaimanakah keadaan Zaid? Dah. Kaifa halu Zaidin? Dia kata qa'imun ataupun maridun, sakit dah. Sebagai jawapan dari pertanyaan kaifa Zaidun, bagaimanakah Zaid? Maridun, sakit. Jadi perkataan yang janggal didengar kerana tidak dapat difahaminya tidak termasuk mufid. Kalau tak faham, tak boleh orang tak faham gapo ayat ni nak. Misalnya in qama Zaidun, apabila Zaid berdiri. Walaupun cukup dah 3 patah in qama Zaidun. Tapi apabila Zaid berdiri, ia jadi tergantung-gantung ayat ni. Jadi bukan mufid lah, bukan bermakna. Bukan ada makna lagi, jadi tergantung-gantung makna. In ja'a abi, apabila ayahku datang dah. In ja'a abi. Jadi ni pun tergantung ayat ni. Tanpa dilengkapi kalimah lainnya. Kalau perkataan itu ingin sempurna maka harus ada tambahannya. Seperti in qama Zaidun qumtu. Apabila Zaid berdiri, aku pun berdiri. Dah, in qama Zaidun qumtu. Apabila Zaid berdiri, aku pun berdiri. Baru cukup ayat dah, kata dah. Baru mufid. Baru bermakna dah. In ja'a bi fa ukrimhu. Apabila ayahku datang maka akan ku hormati dia.
In ja'a abi fa ukrimhu dah. Ada fa ukrimhu baru cukup jadi mufid. Dia ada makna penuh. Yang pentingnya ayat tu walaupun ringkas kena ada makna. Kalau panjang tak ada makna, apa jadi ayat tergantung, jadi bukan mufid lah, bukan bermakna dah. Bukan berfaedah, bukan ada makna. Okey, yang keempatnya, syarat yang keempat mesti ada dalam kalam ni. Wadu' iaitu ja'lul lafzi dalilan ala makna. Menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna pengertian dah. Jadi menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna. Ja'lul lafzi dalilan ala makna. Dan pembicaraannya disengaja ke serta dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab ilmu nahwu itu membahas kaedah-kaedah bahasa Arab. Jadi pembicaraan orang yang mengigau walaupun berbahasa Arab ataupun bukan bahasa Arab tidak termasuk wadu'. Menurut ahli nahwu lah. Jadi dia kena orang mabuk. Apa orang ngigau nak tak khabar tidur tu dia kecek tu, dia tidak kira bercakap. Yang dikatakan wadu' lah. Wadu' ni yang ada pengertian sengaja dah, sengaja. Poinnya sengaja dah, bukan tak sengaja dah. Okey, kata nazim penyair lah. Dia kata apa? Kalamuhum lafzun mufidun musnadun wal kalimatul lafzu al mufidul mufradu. Kalau menurut mereka ahli nahwu ialah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat musnad tersusun. Jadi ahli nahwu kata satu lafaz digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat musnad susunan. Sedangkan kalimah adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat mufrad. Wal kalimatul lafzu al mufid al mufrad. Kalimah pula lafaz tunjuk makna bersifat mufrad. Okey. Mufrad tu enggak ada, kita tengoklah syarah depan ni lah. Pembahagian kalam. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nun. Pembahagian kalam ni. Kalam terbahagi menjadi tiga, iaitu isim, fi'il, huruf yang memiliki makna. Pertama isim, iaitu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wadhan. Kalimah ni kata yang menunjukkan makna, dallat ala ma'nan, mandiri dah, fi nafsiha dah, sendiri-sendiri dah, dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Walam tuqtaran bi zamanin wad'an. Jadi tidak disertai dengan pengertian zaman. Dengan kata lain, isim kata benda dah. Isim ni kata benda dah, Jadi dia tidak kait dengan zaman ke fi'il mudhari', fi'il madhi tu ada masuk kait dengan masa dah, lepas sebelum tidak ada benda tokoh dah. Kita tak kait dengan zaman dah, masa. Contohnya Zaidun, Zaid nama orang lah, kitab kitab atau buku dah. Dah. Ana saya atau aku, nahnu kita atau kami dan seterusnya lah. Itu tidak kait dengan perbuatan ada past tense dah, ada present tense gitu dah. Tapi orang ni orang situ dah, dulu kalau ni kau tak kisah dah, Zaidun situ dah. Yang kedua fa'il, ialah kalam terbagi tiga dah. Pertama isim kata dah. Yang kedua fa'il. Fa'il ialah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qaturinat bi zamanin mad'an. Kalimah kata yang menunjukkan makna mandiri nafsiha dah, dan disertai dengan pengertian zaman. Wa qaturinat bi zamanin mad'an. Dan kata lain fa'il ialah kata kerja lah. Dah. Istilah mudahnya fa'il ni ialah kata kerja. Contohnya kataba, sudah menulis. Yaktubu, dia akan atau sedang menulis. Aktubu, uktub, tulislah dah. Yakulu, dia akan atau sedang makan. Yakulu. Akala, dia sudah makan dan sebagainya. Itulah contoh fi'il dah. Okay, masa itu terbahagi menjadi tiga bahagian, iaitu masa yang telah lalu. Fi'il madhi lah, madhi dah. Masa sekarang atau sedang berlangsung. Dah. Mudhari' dah. Masa yang akan datang mustaqbal, gitulah dah. Yang ketiga huruf. Huruf dia. Huruf ialah kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Kalimah kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kalimah-kalimah lainnya. Jadi kalimah kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kalimah lainnya. Maksudnya kalimah kata yang dapat menunjukkan makna apabila dirangkaikan dengan kalimah yang lainnya. Tidak dapat berdiri sendiri. Kalau dia sudah suara dia tidak jadi makna lah.
Dengan kata lain, huruf adalah kata depan. Contohnya min, dari. Ila, ke. Kaifa, bagaimana. La, tidak. Dan seterusnya. Sebab itu mempunyai makna yang pasti bila dirangkaikan dengan kalimah lainnya. Seperti dalam contoh, sirtu minar ribati ilal masjidi. Saya telah pergi dari pondok ke masjid. Sirtu minar ribati. Ribat ni terjemah pondok dah. Tempat jagalah dah. Ilal masjid, ke masjid. Hal sallaita, apakah engkau sedang solat? Aina baituka, di manakah rumahmu? Dan sebagainya. Okey, kata nazim penyair dia. Lismin fa fi'lin thumma harfin yanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalimah. Kalimah itu terbahagi menjadi isim, fi'il dan huruf. Ketiga-tiganya itu disebut kalimah. Kalimah. Jadi kena ada isim, kena ada fi'il, dan ada huruf. Tanda-tanda isimnya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khafdi. Isim itu dapat diketahui dengan melalui khafat. Yang huruf akhirnya dijarkan pada bawah sana. Dengan tanwin. Dan kemasukan alif lam. Dan huruf khafat. Jadi, ini dikatakan isim, tanda isimnya. Dia boleh khafat, dia boleh tanwin, marfu'ah, dia boleh alif lam dan boleh huruf khafat boleh masuk dah. Huruf khafat dah. Wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasam. Huruf khafat ni atau huruf jar ni ialah min, dari dah. Ila, ke. An, dari. Ala, kepada. Fi, pada, dalam. Rubba dah, sedikit sekali atau banyak sekali dia rubba. Ba, bi lah dengan kaf, ka tu seperti. Lam tu untuk ni, lam liyaf'al apa dah. Dan huruf qasam ataupun sumpah lah. Wabillahi wa tallahi. Jadi tu huruf khafat. Okey, huruf qasam atau sumpah dah. Wahyal waw wal ba wa ta. Melalui dengan diketahui dapat isim dan tanda tangan huruf dan fi'il. Tanda berbeza itu tanda maksudnya ta, bawa ialah qasam huruf. Jadi ya contohnya bismillahirrahmanirrahim, contohnya dengan nama Allah tu macam kita bersumpah dengan nama Allah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu huruf qasam dah, bahasa itu dah. Bukan dengan biasa dah. Maksudnya ada huruf qasam atau sumpah dah. Bertanwin contohnya Zaidun qa'imun. Ada bertanwin. Kemasukan bersisipan huruf jar. Contohnya min. Sirtu minal Misri ilal Makkati. Ilal Makkata. Aku telah berjalan dari Mesir ke Mekah. An. Sa'altu an Mahmudin. Aku telah menanyakan tentang Mahmud. An Mahmudin. Jadi selepas dia tu Mahmudin ke apa tu dipanggil isim dah. Ala. Raqibtu alal farasi. Aku telah menurunkan kuda. Fi, seperti al-ma'u fil kuzi. Air itu berada dalam kendi. Rubba. Rubba rajulin salihin fil masjid. Banyak sekali atau sedikit sekali lelaki salih dalam masjid. Rubba rajulin salihin fil masjid. Banyak sekali ataupun sedikit sekali. Ba, seperti bi lah. Katabtu bil qalami. Aku telah menulis dengan pen. Katabtu bil qalami. Jadi lepas bi tu huruf isim lah kata dia. Kaf, Zaidun kal badri. Zaid itu bagaikan bulan purnama. Zaidun kal badri. Lam, al-malu li Zaidin, demi Allah lah. Harta itu kepunyaan Zaid. Al-malu li Zaidin. Li dah. Jadi kata nazim penyair, fal ismu bit tanwini wal khafdi wa urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Tanda isim itu dapat diketahui dengan melalui tanwin, khafat, huruf khafat, dan dengan melalui lam alif dia. Tu tanda isim dia. Tanda fi'il pula dah. Tu habislah. Tanda fi'il, tanda isim dia, tanda fi'il pula. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasawfa wa ta'it ta'nis was as-sakinati. Fi'il itu dapat diketahui dengan melalui huruf qad. Kalau ada huruf qad, lepas qad tu dipanggil fi'il. Sin, sa, apa? Ikutlah setaqulu ke. Ikutlah sada. Saufa ataupun kena saufa dah. Ataupun ta ta'nis yang disukunkan dah. Kharajat, darabat ke apa ikut dah.
Maksudnya fi'il dapat dibedakan dari isim dan huruf, iaitu dengan masuknya pertama qad. Nah, contoh qad. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang beriman. Jadi aflaha tu dipanggil fi'il disebabkan ada qad sebelumnya dah. Qad aflahal mu'minun. Lepas tu qama ya qad yaqumu zaidun. Kadang-kadang Zaid berdiri dah. Qad tu kadang-kadang, sesungguhnya pun boleh, kadang-kadang boleh. Sini kadang-kadang dah. Jadi yaqumu tu fi'il sebab apa? Qad sebelum dia dah. Dipanggil fi'il perbuatan lah. Fi'il ni perbuatan lah. Sin contohnya sayaqulu sufaha, orang-orang yang kurang akalnya akan mengatakan. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 2 tu. Jadi guna sin. Sin tu maksudnya akan dia kata. Jadi selepas sa tu ia akan guna fi'il lah. Kalau lepas sayaqulu, lepas sa tu automatik lah, selepas dia tu fi'il lah. Ataupun yang ketiga saufa dah. Saufa dah. Contohnya saufa ta'lamun. Kamu sekalian akan mengetahui, surah At-Takatsur ayat 4. Jadi ta'lamu tu fi'il. Sebab apa ada saufa sebelum ta'lamun dah. Yang keempatnya ta ta'nis yang disukunkan. Contohnya ja'at halimatu. Halimah telah datang. Ja'at tu kerana ada ta yang dimatikan tu, tanda dia ialah fi'il mudhari'. Fi'il madhi. Fi'il madhi yang apa? Rotin dah. Ja'at halimatu. Qamat hindun. Hindun telah berdiri dah. Qamat hindun. Atau boleh juga seperti contoh di bawah ini. Qad qamatis salah. Sungguhnya telah berdiri solat. Jadi qamat tu asalnya qamat qatina. Solat tu qatina. Gitulah. Zalam tala'atis syamsu. Matahari telah terbit. Tala'at asal dia. Syamsu tu matahari tu perempuan dah. Qamar ni lelaki dah. Mengikut bahasa Arab, matahari tu perempuan asyamsu. Jadi tala'at asyamsu jadi tala'atis syamsu. Ya ada ta yang dimatikan itulah tanda kepada itu adalah fi'il lah, perbuatan. Perlu diketahui bahawa tanda fi'il dengan huruf qad itu boleh masuk kepada fi'il madhi, artinya tahqiq. Kalau dia lepas fi'il madhi maksudnya untuk menyatakan sesuatu ataupun nak buat lolo nak buat dah. Sesungguhnya atau untuk menyatakan sesuatu, dan bisa juga masuk pada fi'il mudhari'. Artinya kadang-kadang kalau masuk dalam fi'il mudhari' maksudnya kadang-kadang dah. Qad yaqumu zaidun, kadang-kadang Zaid berdiri. Tapi kalau dia masuk dalam fi'il madhi, qad aflaha, sesungguhnya beruntunglah. Yang lain dia. Lafaz saufa dan sin khusus untuk fi'il mudhari' zaman mustaqbal, masa akan datang sahaja dah. Fi'il mudhari' sahaja dah. Kalau guna sa tak boleh fi'il madhi dah, fi'il mudhari' sahaja dah. Adapun fungsinya ialah untuk saufa untuk menyatakan masa yang akan datang, dil ba'id, yang lama lagi, lambat lagi lah. Sedangkan sin untuk menyatakan masa yang akan datang tu lil qarib, dekat dah. Saya yaqulu nak kata lepas ni. Tapi kalau saufa yaqulu mungkin ngerupai ke bila lambat lagi dah. Kata Nazim, wal fi'lu ma'rufun biqad was-sin wa ta'it ta'nisi ma'at taskin. Wa ta fa'alta mutlaqan ka ji'tali wan nuni wal ya fi fa'alanna wa fa'ali. Tanda fi'il itu dapat diketahui dengan melalui huruf qad, sin dan ta ta'nis yang disukunkan. Juga dengan huruf ta dhamir marfu' pada lafaz fa'alta secara mutlak. Seperti dalam contoh ji'tali, engkau telah datang kepadaku, dan ta itulah ji'tali itu menunjukkan itu adalah fi'il. Nun taukid pada lafaz if'alanna, kerjakanlah sungguh-sungguh. Kalau ada nun taukid tu ada tasdid, ada sabdu situ menunjukkan itu adalah fi'il lah, kerjakanlah sesungguh, if'alanna. Dan ya muannas mukhatabah pada lafaz if'ali, kerjakanlah olehmu dah. If'ali ni fi'il amah, kalau seorang orang jati if'al, kerjakanlah kamu dah, seorang. Kalau perempuan if'ali dah, kerjakan olehmu perempuan dah. Okey, tanda huruf pula. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu ialah lafaz yang tidak layak disertai tanda isim ataupun tanda fi'il. Jadi huruf tu dia tidak ada tanda isim pun tak ada, tanda fi'il pun tak ada, itu panggil huruf. Maksudnya huruf itu ialah lafaz yang tidak disisipi tanda isim atau tanda fi'il. Contohnya ialah seperti huruf khafat, iaitu min, ila, an, ala dan sebagainya dah. Ada tak? Dan juga seperti huruf istifham, hal dan alif. Lafaz-lafaz itu disebut huruf sebab selalu tidak ditanwinkan ya. Atau disisipi alif lam, tak masuk alif lam pun tidak, qad pun tidak, ta ta'nis yang disukunkan pun tidak, dan sebagainya tidak depek dengan huruf lah, tanda huruf. Ila, mingga pun tak ada lah dah.
Kata Nazim, al-harfu lam yasluhu lahu alamah illa intifa qabulihi al-alamah. Huruf itu selama-lamanya tidak layak diberi tanda, iaitu tiada menerima alamat, tiada tanda dah. Jadi kita dah masuk ni fi'il, tak lama lagi kita akan pergi pada soroh lah. Bentuk-bentuk perkataan dia lah. Jadi ada perubahan itu. Dia masuk soroh dah. Wallahu a'lam. Lepas ni lah kita baca. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.